yang orang ramai nak berdagang kerana daripada keputusan Majlis Penasihat Syariah yang terbaru 31 Disember 2020 telah dibagi tahu, telah diputuskan oleh MPS ialah salah satu produk patuh syariah. Okey, dekat sinilah sebenarnya kita nak tengok sebenarnya daripada bila sebenarnya FCPO ni patuh syariah dan kenapa dia patuh syariah dan siapa yang badan yang menetapkan benda ni patuh syariah dan kenapa, apa faktor-faktor yang dibincangkan untuk patuh syariah. Sebab kalau kita tengok kan, kita memang dengar sebenarnya FCPO ni FCPO ni halal, dia patuh syariah, tak haram, kenapa ni. Okey, tapi sebab saya ni mungkin berlatar belakang daripada seorang doktor, jadi saya perlukan evidence base. Bila setiap benda yang orang claim, setiap benda orang cakap halal ke apa, saya perlukan evidence. Tak ada evidence tak boleh. Okey, kenapa? Sebab kita nak trade sesuatu instrumen kewangan tu sendiri, kita mestilah nak duit tu daripada sumber yang halal, betul tak? Kita nak letak duit ni, kita nak letak duit besar, dan daripada situ insya-Allah daripada situ juga kita dapat buat rezeki yang konsisten. Silap-silap boleh dapat rezeki yang konsisten untuk bulan-bulan. Nanti rezeki tu kita nak bagi kat siapa? Dekat keluarga kita, nak bagi kat ibu bapa kita. Betul tak Okay. Alright. So kalau kita nak tahu FCPO ni sebenarnya dia patuh syariah lama dah. 1997. Okey. Dan dia dibincang pada mesyuarat ke-10 dan mesyuarat ke-11. Okey. Oleh siapa? Oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Dan pada mesyuarat yang ke-11, MPS telah memutuskan kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah. Nampak dia bagi tu spesifik kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah adalah diharuskan kerana ia selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dia daripada mana? Daripada keputusan Majlis Penasihat Syariah Security Suruhanjaya Security edisi kedua. Alright. Ni sebab saya ni memang jenis yang evidence based, saya nak tahu sebenarnya betul ke tak ni. Jadi kalau siapa yang claim, saya akan investigate betul-betul. Okey, kenapa? Sebab kita nak rezeki yang halal. Dan daripada dokumen yang sama, edisi kedua, okey. Daripada dokumen yang pertama, the first paragraph dia bagi tahu macam yang saya tulis tadi. Okey. Dan daripada muka surat ni juga, daripada topik ni juga, dia ada bincangkan pasal judi, pasal gharar, okey, benda-benda yang membuatkan yang orang akan mempertikaikan FCPO ni halal ke? Macam mana dengan perjudian? Macam mana pula dengan gharar? Okey, apa lagi? Saya rasa ada satu benda yang orang paling akan pertikaikan pasal FCPO ni. Kau ni ada ladang sawit ke belakang rumah? Kau ada ladang sawit ke belakang rumah nak jual beli FCPO ni? Lepas tu ataupun kau ni buat kilang minyak masak ke, buat kilang sabun ke, nak ambil CPO ni. Okey, ada yang bertanya macam tu juga. Nanti kalau dapat kalau tak tutup position nanti macam mana? Nanti kena terima ke, betul tak? Benda-benda macam tu. Dan benda tu juga ada dibincangkan dalam topik ni. Sekejap lagi saya akan tengok sini. Okey, pembelian sesuatu yang tidak wujud. Benda ni, okey, ni tengok wujudnya unsur ketidakupayaan untuk menyerahkan perkara yang dijual. Okey. Dan kita tengok dekat paragraf yang kat sini, yang saya rectangle kan ni, segi 4 kan ni, situasi tu tak berlaku. Kenapa? Kenapa kita tengok penyelesaian kontrak boleh dibuat secara tunai sebelum tarikh matang. Bukan saya cakap, okey, bukan saya cakap daripada perbincangan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security yang memperbincangkan benda ni. Okey. Penyelesaian kontrak tu boleh dibuat secara tunai sebelum tarikh matang atau penyerahan secara fizikal ketika matang. Itu kita tak okey, yang itu bukan kita Alright. Dan kalau berlakunya kegagalan, kegagalan untuk penyerahan tu akan dijamin oleh clearing house. Okey, rumah penjelasan tu ialah clearing house. Okey. Dan demikian daripada itu juga unsur-unsur gharar adalah tidak wujud. Okey.
So faham dan benda ni tengok macam dia orang memang betul-betul kaji sebab tu saya pun saya nak berdagang, jadi benda ni nak masuk duit, jadi kita perlu faham betul-betul lah apa benda kat mana yang kita letak duit tu. Alright. Nanti saya akan sharekan dalam grup untuk apa nama tu, untuk dokumen ni untuk semua orang baca lah. Okey. Dan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security ni dia ubah setiap 2 tahun untuk pastikan integriti semua apa tu dan daripada yang 1997 yang tetapkan syariah tu, dia setiap tahun dia akan revise balik. Dan yang terbaru ialah yang kita tengok awal-awal tadi, 32